Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV bersama saya Syamsul Yunus. Hari ini kita akan melihat satu model yang sudah lama dinanti dan pelancaran model ini telah tertangguh akibat keadaan pandemik sekarang. Tetapi Alhamdulillah ia telah berjaya dilancarkan pada 13 Oktober 2020. Sebenarnya kempen komunikasi sebelum model ini dilancarkan boleh saya katakan berbeza dari yang lain dan juga boleh saya anggap sebagai berani kerana ia membuat perbandingan dengan model yang berada dalam kelas yang lebih besar darinya. Jelas, City ini ialah model yang penting lah untuk jenama Honda. Mana taknya, model generasi keempat telah mendominasi pasaran dengan jumlah jualan sekitar 209,000 unit dalam tempoh hayatnya. Ini menjadikan ia sebagai model segmen B jenama import yang paling berjaya dalam sejarah industri automotif tanah air. Semestinya Honda telah berfikir panjang bagaimana cara untuk menjana satu kelainan untuk model generasi kelima. Dan dalam mesej pemasaran mereka jelas model ini diwar-warkan sebagai game changer atau pengubah pasaran. Ini sebenarnya pada saya satu kenyataan yang sangat berani dan perlu diisi dengan spesifikasi dan nilai yang boleh menjadikannya sebagai benar-benar satu game changer. Kalau tidak nanti orang kata ni semua marketing speak saja. Ikhlas saya katakan saya skeptik bagaimana Honda boleh mencari ruang dalam skop pasaran segmen B kerana segmen B ini memerlukan harga yang kompetitif bagi menjana unjuran nilai lah yang boleh menarik pembeli yang mempunyai banyak pilihan sebenarnya dalam segmen ni. Pada pendapat saya, terdapat tiga aspek di mana Honda perlu dominan untuk menjadikan City satu nama yang sentiasa disebut di mulut pembeli. Dan tiga perkara tersebut ialah yang pertama, reka bentuk ataupun image. Yang kedua, spesifikasi ataupun teknologi. Dan yang ketiga, nilai untuk wang kita. Okey, kita mulakan dengan image ataupun reka bentuk. Model generasi kelima ini dibina di atas platform yang sama seperti generasi keempat tetapi telah dikemas kinilah dan diberikan reka bentuk badan serba baru. Perubahan dari segi dimensi ialah tambahan panjang sepanjang 111mm, lebar lebih 54mm dan ianya lebih rendah sebanyak 11mm. Ini menunjukkan ada usaha lah daripada Honda untuk menghasilkan satu kenderaan yang kelihatan mungkin lebih muda, lebih bergaya dan lebih sporty dengan kuda yang lebih sasa lah, lebar. Selain dari penambahan panjang, beberapa design trik atau muslihat reka bentuk digunakan untuk menjadikannya kelihatan lebih lebar dan lebih rendah. Sebagai contoh, penggunaan lampu belakang yang lebih tirus dan berciri tiga dimensi. Keduanya, reka bentuk penutup boot dan bumper yang lebih dinamik dengan penggunaan reka bentuk grill dan lampu depan keluarga Honda yang memang pun nampak agresif dan bertenaga. Spoiler kecil, spoiler kemas kat atas boot tu melengkapkan gaya ranggi Honda City kali ini pada pendapat saya. Daripada pandangan sisi pula, kita boleh lihat bagaimana Honda menggunakan lipatan bahu yang lebih jelas dan lebih tajam dan lipatan ini menghubungkan lampu depan dan belakang. Di bahagian bawah juga terdapat lipatan ciri di mana kesemua ini membantulah untuk memecahkan volume menjadi horizontal, jadi nampak lebih panjang daripada vertikal, nampak tebal dan gemuk. Garisan tingkap yang menjongkit kat bahagian atas ni juga menghasilkan satu bukaan yang kelihatan tirus lah depan dan belakang. Dan ini terus membantu menjana satu visual yang sporty dan aerodinamik daripada pandangan sisi. Bila kita tengok kereta warna merah ni, memang betul lah Honda pilih warna merah ni sebagai warna hero color dia. Memang tepat lah kerana dia terang dan mungkin ianya bukan untuk kita, mungkin ramai yang nak beli, tapi mudah bila mereka menggunakan warna merah ni untuk kita melihat reka bentuk Honda City generasi kelima ni. Dengan model ni, dengan dia punya blackout grill untuk varian RS ni, kemasan depan lampu LED sepenuhnya dengan penggunaan motif sarang lebah untuk jaring bukaan depan berjaya menghasilkan satu gaya yang dinamik lah, nampak macam haiwan yang sedang sedia menerkam. Mungkin ada yang akan merasakan ini terlalu agresif, mungkin yang lebih berumur, tapi pada rasa saya lah ini tepat dengan cita rasa pembeli muda lah yang menjadi sebenarnya sasaran untuk model ini. Reka bentuk cermin sisi juga telah dikemaskinikan. Ini meletakkannya di pintu dan bukan di bucu tingkap. Jadi perubahan ini selari dengan trend semasa lah, dan trend ini bukan saja didorongi oleh gaya tetapi sebenarnya untuk pertimbangan keselamatan. Perubahan ini mengurangkan titik buta untuk pemandu daripada kiri dan ke kanan. Banyak kereta sekarang kita dah nampak side mirror dah turun ke bahagian body. Dari sudut reka bentuk, Honda City kali ini memang saya rasa berdaya saing lah dan mampu menarik minat pembeli walaupun terdapat pesaing yang baru dilancarkan. Tapi reka bentuk saja tak keseluruhannya. Image keseluruhan City juga telah meningkat dari generasi sebelumnya. Setiap generasi image dia meningkat. Dan untuk yang kelima ni juga Honda terus meningkatkan lagi jenama City itu
dan mereka melakukannya dengan menggunakan spesifikasi. Jadi untuk saya, reka bentuk saya rasa kompetitif dah. Ini kedua, kita tengok pula spesifikasi. Sebenarnya di sinilah Honda mengambil langkah besar dengan menawarkan pelbagai teknologi baru bagi menjadikan City sebagai pelopor. Mereka telah buat survey, tanya pemilik yang sedia ada apa yang mereka nak. Dan ini dia senarai permintaan mereka, dan Honda cubalah sebaik mungkin untuk memenuhi kesemua permintaan mereka. Jadi pada saya, salah satu ciri yang make it stand out lah, iaitu ciri remote start yang datang dengan hampir semua varian. S je yang tak ada, the base entry level S je yang tak ada. E, V, RS semua ada remote start ni. Remote start ni adalah kita boleh memulakan enjin dan juga sistem kawalan iklim sebelum kita masuk ke kereta. Walaupun nampak macam gimmick, tapi saya rasa ini sebenarnya satu ciri yang sangat sesuai di Malaysia ni, di mana negara kita ni panas dan kadang-kadang kita terpaksa parking kereta di tengah panas lah. Ini adalah Honda City generasi kelima, varian RS. Varian RS ni ada satu party trick, iaitu ada remote start. So, jadi dah lock, ditekan remote start terlama sikit, nanti lampu dia berkelip. Bila lampu berkelip, maksudnya dia dah start. Tapi pasal dia hybrid, dia tak start enjin, dia start sistem lah. So, guna dia remote start ni ialah kalau hari panas, hari parking bawah tengah panas, sebelum nak masuk tu 15 minit sebelum tu, tekan lock dan tekan hold the start button ni. Nanti dia akan sejukkan kereta, aircon semua jalan. Bila dia perlu, nanti dia akan hidupkan enjin. So bila masuk, tengok, so aircon dia dah jalan, nanti dia sendiri sejukkan enjin body kereta cantik. Bila kita masuk kabin dah tak panas sangat. Spesifikasi lain seperti cruise control sebagai piawai ataupun standard, kecuali pada varian permulaan, varian S lah. Varian S ni banyak sikit benda tertinggal lah. Android Auto dan Apple CarPlay juga standard untuk semua varian, again kecuali untuk S. Ini semua adalah keputusan yang tepat lah bagi saya untuk Honda, kerana sekarang ni ciri keselesaan ni semakin penting sebagai pembeza lah dalam kereta-kereta moden sekarang, pasal itu semua benda yang kita gunakan berjam-jam setiap hari. Connectivity kepada kereta dengan phone adalah satu yang penting, dan cruise control lah untuk keselesaan pemanduan jarak jauh. Jadi model S yang kita base model tu memang banyak ketinggalan dalam berbagai aspek, termasuklah tak ada pedal shifter, dan dia beri pembuka pintu berwarna body lah, bukan chrome. Yang E dengan V warna chrome, dan juga ia dapat pengheadingan hawa manual, di mana varian E, V dan RS dapat automatic cruise climate control. Tapi sebenarnya bab pembuka pintu body painted tu sebenarnya tak menjadi isu, pasal dalam varian RS pun is body colored kan. So setengah orang akan rasa ianya lebih sporty lah. So mungkin sebenarnya lebih sesuai untuk pembeli-pembeli muda, especially dengan harga yang lebih rendah tu. Pasal harga varian S ni cukup menarik lah, bermula pada RM78,000, bawah RM80,000 untuk sebuah kereta Honda. Memang akan ramai pembeli yang akan rasa ianya satu harga yang bagus lah. Dan saya rasa ini sudah tentu akan menarik lah minat pembeli muda yang mahukan keyakinan memandu Honda dan nak brand Honda kan, tapi tak mahu berbelanja lebih. Anyway, orang kata pembeli kaki Honda ni memang kaki ubah suai kereta, jadi mungkin mereka berjimat ketika membeli dan berbelanja untuk mengubah suai kenderaan mengikut cita rasa masing-masing. Mungkin itulah pembeli untuk varian S ni yang muda-muda ni kan. Warna pembuka pintu mungkin tak penting lah dibandingkan dengan practicality, dengan keselesaan ruang penumpang sebenarnya yang sama juga mana-mana varian pun. Kedudukan dalam kabin ni untuk Honda City baru ni memang jelas lah mereka telah menambahkan panjang seperti dalam penerangan mereka awal tu. Dan bila kita tengok kedudukan kursi depan ni, memang saya 5 kaki 11. Bila awak tengok depan ni ada lebih pada ruang pada satu tangan lah. Ini menunjukkan ianya memang cukup lapang, dan saya juga boleh berlunjuk kerana ruang kaki di bawah kursi tinggi lah untuk kita masukkan kaki kita ke bawah kursi tu. Dan yang lebih bagusnya dekat bawah tu ada padding, so ini membuatkan kita atas kaki kita tu tidak berasa sakit lah bila kita lunjukkan masuk ke bawah tu. So this should make for nice and comfortable long distance tourer lah, atau long distance transport untuk the whole family, walaupun ada penumpang yang tinggi atau pemandu yang tinggi duduk di hadapan.
Pada saya sebenarnya varian E adalah pilihan yang menarik pada harga RM84,000 kerana ia sudah pun dilengkapkan dengan pelbagai ciri yang boleh didapati pada varian V. Ni termasuklah pembuka pindu chrome, pedal shifter, skrin sesentuh 8 inci. Skrin sesentuh 8 inci ni memang menjadikan kabin tu nampak begitu canggih lah. Yang S tu dengan radio biasa tu terus nampak macam lama basicnya. Kelebihan paling nampak daripada segi variant V dengan variant E ni adalah V menggunakan kulit dan variant E menggunakan fabric lah. Kat situ lah kalau mungkin menjadi deal breaker untuk mereka-mereka yang memilih antara model E dengan model V ni lah. Sebenarnya saya lebih suka kemasan fabric sebab tak panas. Tapi hakikatnya balutan kulit ni memberi kelebihan lah. Ia mudah dicuci, terutama sekali bila kita mempunyai anak kecil ataupun kita menggunakan kenderaan tersebut mungkin untuk kerja ke, untuk ride hailing ke, mungkin nak kulit lah lebih bagus. Tapi kalau awak sanggup berbelanja RM5,000 tambahan untuk membeli varian V pada harga RM89,000, saya rasa memang ini akan mendapat lebih banyak lagi kelebihan lah, dan bukan sekadar kosmetik seperti kursi kulit saja. Peningkatan paling penting pada saya ialah varian V mendapat 6 beg udara, di mana varian S dan E hanya mendapat 4 beg udara. Varian V juga datang dengan Honda Lane Watch yang memberi pemandu kelebihan apabila hendak menukar lorong ataupun masuk ke simpang. Of course, mungkin dah tahu Honda Lane Watch ni dia ada kamera letak bawah cermin sisi sebelah kiri ataupun sebelah penumpang, dan bila kita tolak signal untuk ke kiri, kamera itu akan aktif dan akan memaparkan pandangannya pada skrin tengah. Ataupun kalau kita tengah memandu, kita nak check sebelah kiri, kita boleh tekan butang dekat hujung signal stop tu, dan dia akan keluarkan pandangan tersebut juga. Jadi ini bergunalah untuk parking, untuk laluan sempit. Ini benda-benda yang memang berguna, so satu ciri yang baguslah untuk ada. Jadi bila kita tengok peningkatan harga hanya RM5,000 daripada E ke V, saya rasa ianya satu peningkatan yang sangat berpatutan lah. Untuk saya lah, generasi variant V ni antara variant yang sangat kompetitif lah untuk Honda City punya range ni. Tapi kalau kita nak tengok pure spec power, kita kena tengok variant RS lah. Kerana variant RS ni menawarkan sistem pacuan iMMD terkini dari Honda dan juga gabungan jaringan keselamatan dalam bentuk Honda Sensing. Malaysia ni diberi keutamaan sebagai pasaran pertama untuk menerima Honda City RS dengan pacuan iMMD, kerana kita adalah pasaran terbesar untuk kenderaan model hybrid di Asia Pasifik untuk Honda. Sekitar 40% model hybrid yang dijual di Asia Pasifik dijual di Malaysia. Sistem pacuan iMMD berbeza dengan sistem hybrid Honda sebelum ini dengan cara ia menggunakan tenaga. Di mana kalau sebelum ini memang dia gabungan antara enjin ICE, internal combustion engine, dengan elektrik motor membantu. Tetapi kali ini pacuan dihasilkan oleh kebanyakannya oleh elektrik motor, dan enjin ICE itu hanya datang sebagai pengecas for most of the time dan hanya akan membantu pada kelajuan tinggi. So kiranya kalau kita tengok kereta ni datang dengan dua motor elektrik iaitu motor pacuan dan juga motor generator, yang juga berfungsi sebagai starter motor lah. Nampak macam dia aturan tu duduk sebelah-sebelah lah. Dan bila kita start kereta ni, enjin tak hidup, sistem akan menggerakkan kereta menggunakan motor elektrik, dan ianya akan terus bergantung kepada pacuan elektrik sama ada sehingga kelajuan tertentu dicapai ataupun sehingga kadar bateri itu mungkin dah berkurangan lah. Dan di mana enjin akan hidup untuk mula mengecas balik bateri. Jadi dalam keadaan pemanduan di dalam bandar, hampir 100% pacuan akan dihasilkan oleh motor elektrik, di mana kereta ni berfungsi macam kereta api diesel elektrik lah, di mana enjin tu hanya berfungsi sebagai generator sahaja untuk menghantar kuasa kepada motor pacuan. Tapi yang menariknya, ianya walaupun ianya kini berfungsi macam kereta elektrik lah, pasal most of the time motor elektrik tu yang pacu dia, tapi dia bukan, dia dikira sebagai hybrid, kerana apabila kelajuan tinggi, enjin ni dia akan bersambung pada kotak gear, iaitu sebenarnya bukan kotak gear macam CVT ke, tak, dia like a reduction gear, single speed reduction gear, di mana pada kelajuan tinggi clutch akan engage dan enjin tu akan bersambung dengan roda pacuan. Jadi ini selalunya berlaku pada kelajuan tinggi lah, bila highway cruising ke. Ini kerana enjin pembakaran atau enjin petrol ni dia lebih cekap pada kelajuan tinggi berbanding pada motor elektrik lah. Motor elektrik ni dia pada kelajuan tinggi tu dia punya kecekapan dia dah berkurangan sedikit lah.
Itu pasal kalau kita tengok bila kereta elektrik, bila dia orang test highway range, dia punya range akan drop laju. Dia tak suka running at high speed macam tu, dia suka variation in speed lah. Kalau dalam bandar dia lebih cekap, terutama sekali bila boleh ada regen braking lah. Jadi bateri yang digunakan adalah bateri lithium ion, tapi kami tak berapa pasti kapasitinya berapa, dan enjin yang digunakan pula enjin 1.5 liter dan dia beroperasi menggunakan kitaran Atkinson. Jadi, kitaran Atkinson ni semakin popular sekarang kerana ia menawarkan kecekapan haba yang tinggi, walaupun dia ada menghadapi kekurangan dari segi kepadatan kuasa ataupun power density. Kitaran Atkinson ni dia melibatkan lejang mampatan yang lebih pendek daripada lejang kuasa lah. So the compression stroke tu is shorter than the power stroke. So dengan itulah ia boleh menggunakan haba dengan lebih cekap lagi. Jadi Honda kata dia mempunyai kecekapan haba lebih daripada 40%. Ini kira satu angka yang tinggi apabila dibandingkan dengan enjin biasa yang mempunyai kecekapan haba sekitar 30 hingga 35%. Dalam aplikasi iMMD, di mana torque tinggi dari motor elektrik memacu pada kelajuan rendah, aplikasi kitaran Atkinson ni memang tepatlah kerana ia tidak menjejaskan keupayaan memecut. Pasal kita kata tadi, Atkinson cycle engine ni dia punya power density dia kurang sikit. Di Thailand, kita tengok dia orang dapat enjin 3 silinder turbo yang menjana 122 PS dan 173 Nm torque. Dan untuk iMMD Honda ni, untuk RS di Malaysia, ia menghasilkan 108 PS. Jadi macam kurang sikit daripada enjin 3 silinder tu, tapi 253 Newton torque. Ini sebenarnya ialah angka torque dan kuasa untuk motor pacuan saja dan bukan untuk enjin ICE ataupun campuran. Enjin ICE sahaja menghasilkan 98 PS dan 127 Newton. Jadi setengah orang akan kata, apa tak campur je? Kalau kita campur, nanti katakan powernya jadi 206 PS dan 380 Nm torque. Tapi tak boleh campur. Kenapa tak boleh campur? Sebab kenapa Honda menggunakan angka motor elektrik itu sebagai angka kuasa dan torque dia adalah kerana inilah sistem pacuan utama. Dan sistem pacuan ni dia tak bergabung untuk campurkan dua jumlah kuasa tu untuk mengenai kuasa yang lebih besar, kerana bukan macam tu cara dia berfungsi lah. Bila kelajuan tinggi atas highway, enjin ICE tu digunakan. Jadi dia tak ada, mungkin ada sedikit bantuan lah daripada motor elektrik bila nak mecut ke apa ke, tapi basically dia dua sistem yang tidak beroperasi sekaligus kecuali waktu pecutan high throttle bila kelajuan rendah. So basically enjin ni sistem ni membolehkan enjin digunakan pada kelajuan yang efektif, iaitu kelajuan tinggi. Elektrik motor digunakan pada masa-masa lain. Dengan sistem iMMD ni, ianya hanya memerlukan 3.77 liter untuk 100 km. Satu angka yang sangat menarik lah. Kalau kata anda kereta ni ada tangki 45 liter, saya rasa sangat jauh lah, boleh pergi lebih pada 1000 km lah dia boleh pergi dengan satu tangki. In fact saya rasa 1100, 1200 mungkin boleh lah kalau kita tengok dekat 3.77 liter tu kan, untuk start 1 km. Tapi real lah, kita tak tahu lah, nanti kita akan cubalah. Selain daripada sistem pacuan canggih iMMD itu, varian RS ni juga diberi sistem Honda Sensing lah. Yang Honda Sensing kali ni menarik sikit. Kalau dulu ada radar dan juga kamera, kali ni tinggal kamera saja. Dan kamera ni wide angle lah, sudut luas dan mampu mengenal objek. Jadi image dari kamera ni digunakan untuk mengawal sistem, berbagai sistem lah, termasuk Adaptive Cruise Control atau ACC. ACC ni dia boleh mengekal jarak kereta dengan kereta depan sampai 30 km sejam. Dia tak sampai stop start, tapi 30 km sejam. Image ni daripada kamera ni juga boleh mengenal halangan, boleh mengenal pejalan kaki dan boleh mengenal penunggang basikal. Selain daripada sistem cruise control, ia juga boleh membrake secara automatik lah bila terdapat halangan depan. Jadi dia menggunakan image kamera tu juga untuk mengenal pejalan kaki ke, penunggang basikal ke. Honda menggelar sistem ni collision mitigation braking system, very clunky ni. Saya panggil auto emergency braking je lah, senang nak faham. Dan bila dia kata dia boleh kenal pejalan kaki dengan penunggang basikal, nampak macam tak ada apa sangat, tapi sebenarnya agak sukar untuk melatih satu sistem untuk mengenal orang dan juga penunggang basikal apabila di tepi jalan. Pasal sukar nak cam bentuk bila kita berjalan, bentuk kita berubah, sama dengan basikal lah, dia berubah. Tapi kamera ni cukup pintar juga untuk mengenal garis lorong, untuk memastikan kenderaan sentiasa berada di dalam lorong. Dan ia juga cukup bijak untuk mengetahui bila pemandu mula terbabas keluar jalan. Dia boleh menarik kenderaan masuk semula ke laluan selamat. Jadi sistem
Ni dipanggil lane departure warning, lane keeping assist dan road departure mitigation. Tiga-tiga ni memang ada ditawarkan dalam Honda Civic, Accord dan juga CR-V. Kerana mereka juga mempunyai Honda Sensing. Jadi alang-alang sistem ni dah boleh mengenal kenderaan lain, Honda langsung membangunkan sistem auto high beam yang menggunakan kamera yang sama. Jadi sisi dia dah kenal kereta, dia boleh pastikan bila tak ada kereta, lampu high beam boleh pasang. Dan ini saya rasa sangat baguslah, kerana ia membantu memastikan pencahayaan yang maksimum sentiasa digunakan tanpa menyebabkan silau dari arah bertentangan. Pada pendapat saya lah, sistem sensing ni sangat penting kerana ia boleh mengurangkan kemalangan kecil dengan kadar yang sangat banyak dan juga mengurangkan stres pemandu. Kalau saya nak minta kerajaan Malaysia, kalau syarikat kereta nak pasang sistem sebegini, peralatan tu jangan dikenakan cukai. In fact, you should give tax break untuk benda tu, pasal apabila kurang kemalangan, juga kurang kos kepada negara dari segi loss of work days and all that kind of thing. Sayangnya varian RS ni belum boleh ditawarkan ke pasaran, katanya mungkin pada bulan Januari 2021 lah. Dan harganya juga belum diketahui, tapi kami amat mengharapkan ianya berada di bawah tahap RM100,000. Apapun Honda City RS IMMD ini bolehlah dikatakan sebagai game changer sebenarnya, kerana ia memperkenalkan beberapa teknologi terkini dan sekaligus mengangkat persaingan dalam segmen B untuk sedan ni. Jadi ini membawa kita ke faktor ketiga ya. Jadi saya rasa untuk spesifikasi juga Honda telah berjaya meningkatkan, yang menjadikan ianya memang game changer lah. Kalau tadi image pun saya rasa agak bagus, spesifikasi definitely game changer. Sekarang kita masuk ke faktor ketiga, iaitu nilai untuk wang pembeli. Pada pendapat saya, kesemua varian ini menawarkan nilai yang menarik, tapi sudah tentu varian E dan V akan bersaing untuk menjadi pendahulu dari segi angka jualan. Varian S tu memang murah, tapi saya rasa dia punya spek dia mungkin terlalu rendah untuk some people to be interested ni lah. Jadi varian E dengan varian V ni lah di mana ianya memang cukup menarik lah. Jadi untuk varian E ni sebenarnya sudah cukup kerana spesifikasi yang banyak yang sama dengan V. Cuma apa yang tak ada ialah dia tak dapat leather seats, dia tak dapat few other things lah yang dia tak dapat, tapi cukup bagus lah antara E dengan V ni, memang kompetitif lah. Tapi saya rasa V ni akan lebih menarik lah. Varian RS ni dia akan menghadapi cabaran jika harga melebihi RM100,000. Tapi kalau Honda berjaya menawarkannya pada harga lebih rendah, saya rasa sudah tentu ianya antara kereta yang menawarkan nilai yang terbaik untuk wang kita dari segi kombinasi teknologi, prestasi dan keselamatan. Saya kira untuk menikmati semua ciri yang terdapat dalam model RS ni, anda mungkin perlu berbelanja lebih 2 kali ganda lah kalau kereta lain sebelum menjenguk senarai spesifikasi yang serupa. Keputusan Honda untuk menawarkan teknologi hybrid dan bukan enjin 1 liter 3 silinder turbo seperti di Thailand, saya rasa satu pilihan yang tepat sebenarnya. Pasal kat Malaysia ni masih lagi orang duk risau tentang 1 liter tu 3 silinder for whatever reason lah, which to me doesn't make sense. Tapi ramai orang yang memang dia ada sebab-sebab tertentu lah, dia tak suka 3 silinder, tak suka 1 liter. Dia tengok tu dia macam ngeri lah, dia kata tak ada power lah apa. Tapi sebenarnya tak menjadi isu pun. Pasal kita tengok tadi kan, spek dia dekat Thailand, power is not an issue sebenarnya untuk 3 silinder 1 liter ni, especially bila ada turbo pula tu. Tapi pada saya, menggunakan teknologi hybrid ni ialah satu cara untuk memberi kita rakyat Malaysia ni satu cara untuk menikmati teknologi kereta elektrik dan prestasi pacuan elektrik tanpa kerisauan julat ataupun range anxiety, kerana kereta ni sentiasa mengecas bateri dengan enjin yang ada. Saya tahu ramai yang skeptik lah dengan sistem hybrid kerana telah dimomokkan dengan kos penggantian bateri. Tetapi hakikatnya teknologi bateri semakin baik dan saya dengarlah kos penggantian bateri juga taklah setinggi yang disangkakan. Anda boleh tonton, kita buat satu video mengenai Honda Insight yang berumur hampir 10 tahun yang telah berfungsi tanpa masalah. Sekiranya anda mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pandangan dunia sebenar dan teknologi, klik kat video kat atas ni. Hakikatnya walaupun Honda City ni kompetitif dan datang dengan teknologi terkini, ramai pembeli yang dah berminat ke arah SUV. Jadi sama ada Honda akan berjaya memujuk pembeli untuk kembali ke sedan, hanya kita akan tahulah, only time will tell.
banyak segmen sedan seluruh dunia ni dah mula terkesan dengan SUV ni. Macam saya tak berapa berkenan sangat sebab saya rasa sedan offers better in terms of so many things, drivability, safety, comfort pun sebenarnya sedan lebih lagi. Tapi ialah orang dah ramai percaya dengan message marketing dan SUV is always better. That's why kita tengok Honda pun dengan HR-V dia pun mempunyai banyak juga pasaran yang besar jugalah. Dan sedan ni semakin mengecil. Saya sebagai seorang peminat kereta sedihlah kalau segmen sedan ni pupus. Jadi saya sangat berharaplah pembeli akan berubah ke arah sedan kerana pilihan ditawarkan sekarang sama ada di segmen B ataupun segmen C sangat-sangat menarik di pasaran. Jadi untuk City particular ni, varian RS ni, kalau nak dapat sambutan hangat, Honda perlu mencuba sedaya upaya untuk harganya di bawah RM1,000 lah. Okey, kita round up sikit. Dari segi image, reka bentuk saya rasa kompetitif. Reka bentuk punya pun dah cantik, dah menarik. Tapi tak boleh ambil ringan lah tentang pesaing. Pasal pesaing pun ada juga kereta yang cantik. Teknologi dan spesifikasi, saya rasa kat sini Honda memang rasa game changer sikit lah kat sini, pasal banyak juga ciri-ciri kompetitif yang ditawarkan, termasuk the remote start, minimum 4 airbag, dan of course dia datang dengan ciri-ciri keselamatan lah, macam-macam ciri keselamatan, dan juga touchscreen yang besar, sambil kita tengok ada aircon vent belakang, benda-benda macam tu. Sebenarnya kan, daripada banyak-banyak angle kereta ni kan, saya paling gemar sekali ialah angle belakang ni. Kenapa saya gemar angle belakang ni tak tahu lah, tapi saya rasa nampak lampu 3D ni memang cukup cantik dan nampak gah, dan kereta ni nampak macam BMW sikit pun ada. So anyway, RS ni harga dia belum tahu lagi, disebabkan COVID punya isu ni ataupun pandemik ni menyebabkan proses-proses untuk mendapatkan harga, kelulusan harga tu tergantung sikit. Tapi S, E dan V dah lepas dah dapat harga. So saya boleh cerita kat awak harga dia untuk S bermula dengan RM76,000, untuk model E ialah RM84,000, dan untuk model V ialah RM89,000. Untuk RS kita tak tahu, tapi kita berharap ini bawah pada RM100,000 lah. So these are good prices, and this is I think one of the best looking B segment car. Cabin pun cantik dan lapang, dan rupa luar pun best. Saya suka sedan. Unilah sedan untuk negara. Okey, sampai situ saja merepek saya hari ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau dah subscribe, thank you. Kalau belum subscribe, tolong subscribe. Lepas tu tekan butang bell tu sekali supaya dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.